Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian, alhamdulillah, buat julung-julung kalinya kita membuat diskusi buku yang seperti mana yang tertera di dalam i'lan Aitabur Rasul fil Quran tahlil wa tawjih. Aitab iaitu teguran-teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, yang mana kitab ini telah ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah, seorang ulama yang tersohor di dalam bidang tafsir, yang mana beliau digelar oleh kebanyakan ulama tafsir sebagai Sayyid Qutb Ats-Tsani, Sayyid Qutb yang kedua, disebabkan oleh kerana pendetilan beliau dan beliau mengetahui selok-belok apa yang berlaku ataupun apakah isi kandungan apa yang nak disampaikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah dalam Fi Dhilalil Quran. Dan begitu juga dengan tesis master beliau dan PhD adalah berkisar tentang Fi Dhilalil Quran. Di antara benda yang menarik yang boleh kita kongsikan, apabila kali yang terakhir saya bertemu dengan beliau adalah pada tahun 2006. Pada ketika itu beliau menyatakan beliau telah membaca kitab Fi Dhilalil Quran daripada kulit ke kulit sebanyak 7 kali. Daripada kulit ke kulit, harfan biharfin, 7 kali. Untuk menghabiskan Al-Quran 7 kali kita tak lahiran, tapi untuk menghabiskan tafsir Fi Dhilalil Quran adalah sangat menakjubkan untuk menghabiskan 7 jilid tersebut. Baik, beliau telah menghasilkan setakat sekarang 54 buah buku yang telah dikeluarkan, tidak termasuk buku yang belum diterbitkan lagi. Buku ni Aitabur Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditulis oleh beliau pada tahun 2002, no? Kalau melihat pada mukaddimah ini 2002, yang mana beliau telah menjelaskan pada mukaddimahnya kitab ini ditulis padanya adalah mengikut kepada tertib surah, bermula pada Al-Fatihah dan An-Nas. Kalau kita melihat kepada apa yang telah dibincangkan oleh Syekh Salah dalam buku ni, beliau telah membagikan kepada 13, maksudnya dia telah chapterize kepada 13 chapter. Di antaranya, saya tak sebut semualah, di antaranya ialah chapter yang pertama, dia meletakkan tajuk Ismatur Rasul, iaitu kemaksuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila berbincang tentang itab, iaitu teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi perbincangan di antaranya, adakah Nabi buat silap sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tegur, dan adakah kesilapan Nabi itu satu dosa, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, tidak layak dan tidak mungkin berbuat dosa, walaupun dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Maka suka saya untuk mengambil memudahkan kita perbincangan ulama khilaf padanya, dan pendapat penulis menyatakan yang paling rajih ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil, bahkan tidak mungkin an yaqa' fil khata', tidak mungkin Nabi ini terlibat pada membuat kesilapan. Sebab apa-apa kesilapan akan menatijahkan kepada
kepada fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada pihak munafik ataupun pihak orang kafir ataupun mereka yang sentiasa tak puas hati nak mencari jalan di mana sahaja kelemahan Nabi akan di-attack oleh musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh Islam. Oleh sebab itu, pendapat yang paling rajih kita mengambil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bebas daripada melakukan akhta' wal mukhalafat, daripada melakukan apa-apa kesalahan, dan Nabi dipelihara oleh Allah daripada melakukan kesalahan, daripada salah yang besar ataupun dosa besar dan dosa kecil, dan ia melibatkan tempoh masa daripada sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi sehinggalah pada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan dalil yang menceritakan Nabi ni ismah, Nabi ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil, Nabi dibelah dadanya dan dicuci hatinya. Hadis sahih menceritakan, kemudian Nabi telah ditidurkan apabila Nabi mendengar al-lahun, mendengar benda yang tidak elok bagi Nabi, di antaranya tarian. Telah beberapa kali telah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekali, bukan dua kali, malah lebih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada diperlihatkan aurat Nabi. Nabi tidak diperlihatkan aurat Nabi. Begitu juga Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Allah telah memberitahu melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Kita ni, setiap manusia, kita mesti ada qarin kita. Kita diutuskan bersama dengan seorang qarin. Seorang ke seekor? Seorang kot, seorang qarin. Yang mana qarin ni kerja dia sentiasa mengajak kita ke arah kebejatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam. Kecuali Allah Taala bagi kat aku qarin aku telah diislamkan, maka aku selamat. Fala ya'muruni illa bi khairin. Dan qarin tu yang dia suruh aku, dia tidak mengajak ke arah kemaksiatan, tapi mengajak kepada bi khairin, ke arah kebajikan. Maksud dia selain pada jin ataupun qarin yang diutuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Nabi, semuanya mengajak ke arah kemaksiatan. Begitu juga dengan hadis begitu juga dengan ayat Quran yang menceritakan daripada kecil Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, dibahagikan kepada 13 chapter. Dan dalam Al-Quran, Syekh Salah menyatakan bahawa dalam Quran ada 12 tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini saya rasa kita tak sempat nak membincangkan banyak, kecuali kita ambil satu kes, dan saya merasakan kes ini adalah kes yang saya tidak mengikut kronologi. Kalau ikutkan kronologi, kes yang pertama yang kita ambil ialah Sariqah Ta'mah bin Ibriq, iaitu kes kecurian Ta'mah bin Ibriq, cerita tentang baju besi. Tetapi apa yang saya nak sebut pada hari ini, sebab signifikan apa yang kita nak bincangkan ialah kekhilafan yang berlaku dan bagaimana Nabi kontrol ataupun Nabi mengatasi kekhilafan yang berlaku dengan begitu lunak dan begitu baik sekali. Pun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu amaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata lain teguran. Dan teguran ini khilaf. Ada yang menyatakan bahawa teguran ini sangat keras, dan ada yang menyatakan teguran ini adalah teguran yang sangat lembut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksudkan ialah chapter yang keempat yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah Aitabur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sya'ni asra Badrin, iaitu pada perihal kes tawanan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kes ni kita mengaji daripada sekolah rendah lama dah, kan? Daripada sekolah rendah kita tahu bila berlakunya perang Badar. Perang Badar tahun 2 Hijrah, perang Uhud tahun 3 Hijrah, seterusnya perang Khandaq dan sebagainya. Baik, apa yang nak kita bincangkan bukanlah sekadar habis sampai macam tu saja. Rupa-rupanya ada ayat di sebalik teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah merakamkan di dalam Al-Quran. Maka rakaman Allah
di dalam Al-Quran sebanyak 12 peristiwa yang Nabi SAW ditegur. Salah satu ia menunjukkan kepada kita bahawasanya Al-Quran ini bukanlah Nabi cipta dan bukanlah Nabi karang dan bukan idea daripada Nabi SAW. Kalaulah Al-Quran ini adalah idea Nabi, mesti Nabi takkan tegur diri Nabi SAW sendiri. Baik. Maka kita teruskan perbincangan kita. Sebelumnya saya tunjukkan ini muka depan buku kita, Aitabur Rasul fil Quran wa Tahlil wa Tawjih. InsyaAllah saya dalam proses menterjemahkan buku ini dan terdapat kesukaran untuk menterjemahkan. Rupanya terjemah ni lagi payah daripada nak menulis apa yang ada dalam kepala kita. No? Baik. Maudhu' ataupun ayat yang kita bincangkan, kalau tuan-tuan dan puan semua ada Quran, kita boleh tengok sama-sama di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal yang dinamakan Suratul Jihad, surah jihad, sebab dalam dia membicarakan tentang jihad dan ghanimah. No? Baik. Begitu juga sambungan surah Al-Anfal ialah surah At-Taubah. So di sini kita baca sama-sama insya-Allah ayat Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ayat 67 sampai 69. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'azim fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. 3 ayat ini turun kepada Nabi SAW setelah mana apabila menang dalam perang Badar, berlaku satu isu, iaitu isu yang tidak pernah berlaku, dan kita tahu ini adalah peperangan yang pertama kepada Nabi SAW, perang besar yang pertama. Dan suka untuk kita ceritakan bahawa sebelum ini Nabi SAW tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk membalas apa-apa provokasi dan untuk membalas apa-apa tindakan fizikal kepada orang yang menentang dakwah Nabi SAW. Seperti mana kalau kita baca dalam surah Al-Muzammil, ayat di antara wahyu yang kedua dan ketiga turun kepada Nabi SAW, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan arahan kepada Nabi. Allah kata apa? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Allah kata bersabarlah kamu, wasbir. Ini adalah arahan. Kita boleh kata ke orang sabarlah, tapi Allah Taala bagi arahan kepada Nabi, arahan yang Nabi kena ikut. Sebab apa? Suruh bersabar supaya tidak membalas provokasi. Wasbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, kamu bersabarlah ke atas apa yang mereka katakan kepada kamu. Apa dia? Wal istihza. Apa istihza? Apa-apa perkataan yang menyakitkan hati Nabi. Sebab yang kata kat Nabi ni siapa? Yang kata kat Nabi adalah adik-beradik sendiri. Yang kata kat Nabi adalah orang yang paling rapat dengan Nabi SAW dulu. Maka Allah kata wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dan Allah kata apa? Wahjur, hijrahlah. Maka Allah kata tinggalkan mereka, jangan balas provokasi, tinggalkan mereka dengan cara yang terbaik. Maksud dia tinggal, jangan kita lawan langsung. Kalau mereka menggunakan fizikal, sentuhan fizikal, kita tak balas, kita jauhkan diri kita daripada mereka. Arahan ini kalau kita katakan berlaku pada tahun 1 kenabian Nabi SAW, hari yang pertama, bukan hari pertama, tahun pertama kenabian Nabi, diangkat menjadi Nabi, sampai bila? Sampai tahun kedua hijrah, apabila turun surah Al-Hajj ayat 39, diizinkan perang kepada Nabi. Sebab apa? Kerana dizalimi. Baik, dizalimi baru boleh balas. Nabi SAW, ayat tu turun pada tahun 2 hijrah. Bermaksud apa? Daripada tahun pertama kenabian, dakwah secara sirriyah dan i'laniyah 13 tahun. 13 tahun tambah 2 tahun, 15 tahun. Maksud dia Allah suruh Nabi tahan sabar 15 tahun, ujian bagi Nabi SAW. Sebab itu ia memberikan kesan kepada kisah
Perang Badar. Kesannya apa dia? Kesannya ialah nanti kita akan bincangkan kesannya apakah pandangan sahabat yang diberikan, yang kita nampak pada satu side, kita nampak takkan sahabat bagi pandangan macam ni, teruk sangat pandangan ni, sebab pandangan ni ganas kan, kita kata sangat ganas. Tapi kita tengok ayat ni insya-Allah. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra, tidaklah patut bagi mana-mana nabi, termasuk sebelum Nabi SAW, mana-mana nabi sebelum nabi yang lain, mempunyai tawanan perang, asra hatta yuskhina fil ard, sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya. Hatta yuskhin, yuskhin ni kalau boleh dapat sebanyak-banyaknya, bunuh banyak mana sekalipun, buat sehabis baik di dalam medan perang. Turiduna aradad dunya, Allah kata apa? Kamu wahai sahabat-sahabat Nabi SAW nakkan akan habuan dunia, wallahu yuridul akhirah, tetapi Allah nakkan akan habuan hari akhirat yang kekal. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha berkuasa, Allah lagi maha bijaksana. Kita go through ayat 67 sebelum kita masuk ayat 68 dengan ayat 69. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, kalau kita refer kepada kitab sirah dan begitu juga dalam tafsir, dia akan datangkan dua riwayat. Satu riwayat daripada Ibnu Abbas dan satu lagi riwayat daripada Ibn Mas'ud, yang mana riwayat daripada Ibn Abbas telah direkodkan di dalam dua kitab. Yang pertama Sahih Muslim dan yang kedua dalam Sahih Ibn Hibban. Manakala riwayat yang kedua adalah riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Dan di antara dua riwayat ni ada persamaan, iaitu kita tahu yang pertama pandangan Umar, yang kedua pandangan Abu Bakar. Tapi bagi riwayat Ibn Mas'ud, riwayat Imam Ahmad ini, terdapat penambahan pada menceritakan ada tiga pandangan, iaitu pandangan, kita tengok pandangan yang pertama, kita tahu pandangan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pandangan yang kedua adalah daripada pandangan Umar bin Khattab. Pandangan yang ketiga adalah daripada pandangan Abdullah bin Ar-Rawahah. Baik, kita go through satu persatu, sebab menarik apabila kita bincangkan apa yang telah disebut harfan biharfin, setiap huruf yang disebut oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Saya ambil riwayat yang panjang. Ibn Mas'ud menyatakan apabila habis berlaku perang Badar, maka terdapat tawanan perang. Apabila terdapat tawanan perang, ini adalah perang yang pertama. Perang pertama Nabi tak pernah perang. Dahlah perang pertama ada tawanan perang. Dahlah tawanan perang. Tawanan perang tu siapa? Tawanan perang adalah orang yang Nabi kenal. Ada 70 orang tawanan perang. 70 orang tawanan perang ni, di antaranya ada siapa? Di antaranya ada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Di antaranya ada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Uqail bin Abi Talib. Siapa Uqail? Uqail adalah adik kepada Talib, anak pak saudara Nabi Abi Talib, anak sulung Talib. Anak yang kedua Uqail, anak yang ketiga Ja'far, anak yang keempat Ali. Dan beza mereka adalah 10 tahun. Ini yang telah direkodkan dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Baik, tak apa, yang umur tu satu hal lah. Kita bincang umur tu pula kan. Umur tu kita serah kepada ahlinya. Baik, apa yang dibincangkan apabila berlaku macam ni, Nabi SAW tanya kepada para sahabat. Sebab tengok muka ahli Badar, sahabat Nabi, tengok muka Quraisy, tawanan perang adalah orang yang Nabi kenal dan Nabi rapat. Dan kita ingat, perang Badar adalah perang yang penuh dengan emosi. Sebab apa? Kena lawan orang yang paling rapat dengan kita. Macam mana kita nak pergi perang, dia tu ayah kita. Macam mana kita nak pergi perang, dia tu bapa saudara kita yang dulu dukung kita.
yang dulu beli mainan dekat kita, contoh kan, beli mainan dekat kita, dia tu kita kena lawan dia. Kalau dia tak bunuh kita, kita bunuh dia. Kalau kita tak bunuh dia, dia takkan biar untuk kita hidup, maka dia akan bunuh kita. Sebab tu waktu perang kita tak boleh kesian. Sebab tu Allah kata hatta yuskhina fil ard, kena bunuh. Sebab waktu perang macam-macam boleh berlaku. Waktu perang kalau kita fikir nak bagi peluang, orang tu tidak akan berfikir seperti mana kita fikir. Sebab medan perang adalah medan yang berbeza, bukan main game. Yang ni kira mainan nyawa. Baik. Maka kata Nabi, ma taqulun fi haula'il asara. Nabi tanya, wahai sahabat-sahabat semua, Nabi kumpulkan sahabat-sahabat, Nabi kata, apa pandangan kamu semua yang kita nak buat dengan tawanan perang ni? Maka kata Abu Bakar kata, qaumuka wa ahluk. Kalau dalam riwayat Ibn Abbas, Abu Bakar kata apa? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hum banul ammu wal ashirah. Sesungguhnya mereka ini ialah daripada keturunan belah bapa kamu. Termasuk Al-Abbas pun tadi ni. Maksud dia anak kepada Abdul Muttalib, tok wan dia, keturunan belah tu. No? Keturunan Bani Hashim. Kemudian wal ashirah, di kalangan mereka juga ada siapa? Ada ahli keluarga yang lain. Ara an ta'khudha minhum fidyah. Aku berpandangan, apa kata kalau kita ambil tebusan, ambil fidyah, bayar sekian, kita lepaskan. Ada yang kata bayar berapa dirham? Bayar 1000 dirham. Ada riwayat yang kata yang paling kuat menyatakan 1000 dirham. Fatakunu lana quwwatan 'ala al-kuffar. Maka dengan fidyah itu kita akan dapat apa? Kita akan dapat sedikit kekuatan. Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Semoga dengan kita memberi, orang kata memberikan sedikit nafas kepada mereka, kita tidak bunuh mereka, mereka akan lembut hati mereka dan akan masuk Islam. Yang tu kata Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dalam riwayat Ibn Mas'ud pun sebut lebih kurang, la'allallah an yatuba alaih. Semoga mereka ini bertaubat, maksud dia kembali kepada Islam, bukan kembali pada Islam, terima Islam. Yang tu kata Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Rasulullah pula tanya kepada Umar, "Mada tara ya Ibn Khattab?" Wahai Ibn Khattab, apa pandangan kamu? Apa kata Ibn Khattab? Dia kata, "Ya Rasulullah, la wallahi ya Rasulullah, tak, aku tak terima pandangan Umar. Ma ara alladhi ara Abu Bakar. Aku punya pandangan tak sama dengan Abu Bakar. Abang Ben punya pandangan tak sama. Umar tak sama. Walakinni ara an tumakkinna fa darba a'naqahum. Aku lihat yang paling sesuai pi kat dia orang Kedah kata taket. Maksud dia pancung dia orang. Settle. Cerita dia settle pancung. Betul? Dia pula bagi pandangan Umar ni, dia punya pandangan direct, dan dia kata apa? Ali, engkau pi pancung Uqail. Sebab apa? Sebab abang dia. Dia kata, aku akan pancung sekian. Dan dia sebut ni, fa inna haula amir kufar wa sanadiduha. Sebab dia orang ni yang ada kat kita ni ialah nukleus kepada kejahatan. Mereka ni adalah ketua-ketua. Ketua ni kalau kita bunuh, settle, orang takut lawan kita dan kita akan menakutkan orang. Maksudnya orang tahu betapa Islam ni tak biar kat dia orang. Sebab dia orang pun tak biar dekat Islam. Maka itu pandangan Umar al-Khattab. Dalam riwayat Ibn Mas'ud, Umar kata apa? Ya Rasulullah, kadzabuka wa akhrajuk. Hang ingat balik ya Rasulullah, apa yang dia orang buat dekat kamu ya Rasulullah. Kadzabuk, mereka mendustakan kamu. Wa akhrajuk, dia orang buang negeri kamu ni. Dia orang tak nak terima kamu dekat bumi Mekah. Apa kata? Kita pergi, kita pancung. Yang tu Umar. Maka seorang lagi bagi pandangan, dan pandangan dia sangat rare, dan kita pun kalau baca buku sirah tidak mendengar, kecuali hadis riwayat Ahmad saja. Dia kata apa? Kata Abdullah bin Ar-Rawahah, ya Rasulullah, unzur wadiyan kathir al-hatab. Cuba tengok mana-mana lembah
yang dekat sana, yang ada, yang sesuai, kita buat apa? Kita kumpulkan kayu api, kita bakar kayu api, kita campurkan mereka, ataupun mereka duduk kat situ, kita bakar mereka dengan kayu api tersebut. Maksud dia apa dia? Abdullah bin Arwahah ni geram. Dia kata apa? Bakar terus, bakar. Bakar terus. Ganah tak ganah Abdullah bin Rawahah punya pandangan. Baik. Maka kita tahu telah ada 3 pandangan. Pandangan Abu Bakar, pandangan Umar, pandangan Abdullah bin Ar-Rawahah. Maka Nabi SAW apabila mendengar pandangan yang telah diberikan kepada baginda, Nabi tak decide terus. Nabi fikir dulu. Dia kata Nabi masuk ke dalam, sama ada dalam rumah dia. Maka dan Nabi tidak membalas apa-apa, menyebabkan sahabat-sahabat inquiry, Nabi ni nak pilih siapa ni? Maka di kalangan sahabat-sahabat ni, dia orang ada berpecah kumpulan. Ada yang menyokong Abu Bakar, ada yang menyokong Umar, dan ada yang menyokong Abdullah bin Ar-Rawahah. Masing-masing ada penyokong. Maka mereka mengata, ya khudu biqaulil Abi Bakar, kita ambil pandangan Abi Bakar. Ada kumpulan yang kata, ada, kita ambil pandangan Umar. Ada yang kata, kita ambil pandangan Abdullah bin Rawahah. Bakar terus. Ganah. Baik. Maka Nabi SAW apabila masuk, fikir sekejap, Nabi pun keluar balik. Nabi jumpa balik dengan para sahabat. Nabi kata apa? Sesungguhnya hati-hati lelaki ini, yang lembut itu lebih lembut daripada susu. Kalau hati lelaki yang keras itu adalah lebih keras daripada batu. Dia nak maksudkan siapa? Dia nak maksudkan pandangan keras tu macam batu, hati mereka. Pandangan yang lembut ni macam laban dekat situ, macam susu. Baik. Kemudian dia kata, wa inna mithlaka ya Abu Bakrin mithlu Ibrahim alaihi salam. Nabi, kita tengok bagaimana pendekatan Nabi SAW apabila para sahabat bagi pandangan Nabi. Yang pertama, Nabi akan ambil sepositif mungkin. Dan Nabi, ingatlah, apabila turun kes ini kepada Nabi, kes tawanan perang, ini adalah kes yang pertama. Dan Nabi tak decide seorang. Nabi decide berapa orang? Nabi beramai-ramai. Sebab apa? Sebab di sini Nabi SAW berpegang pada SOP Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Wasyawirhum fil amr. Ahla wa sahla. Luqman, kan? Ahla wa sahla. So SOP Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat Nabi, peraturan kita adalah wasyawirhum fil amr. Apa-apa keputusan dibuat kena apa? Kena bermesyuarat. So Nabi ikut siapa? Nabi ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata mesyuarat, Nabi mesyuaratlah. Maka apabila mesyuarat, berlakulah 3 pandangan tersebut. Apabila berlaku 3 pandangan tersebut, Nabi SAW dengan tidak semudah-mudah Nabi terkata, okey, kita ambil pandangan Abu Bakar. Tak. Nabi analisa satu-satu. Ini yang kata Nabi SAW. Dan bagi ana, analisa ni adalah sangat rare. Dan siapa yang tidak membaca hadis ni rugi. Kalau kita baca hadis ni, kita boleh nampak bagaimana kepribadian Nabi SAW menghargai semua orang yang memberi pandangan kepada dia. Nabi kata apa? Kamu Abu Bakar, hati kamu dan pandangan kamu adalah seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Nabi seperti ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim. Nabi kata, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Yang tu siapa kata? Nabi Ibrahim kata, siapa yang mengikut akan aku, jalan dakwah aku, maka dia adalah di kalangan aku, dia adalah orang yang selamat. Wa man asani, sesiapa yang melawan aku, mengkhianati aku, yang mendustakan aku, fa innaka ghafurur rahim, aku serahkan kepada engkau ya Allah, engkau Maha Pengampun, engkau Maha Penyayang. Maksud dia apa dia? Lembutnya hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia minta supaya Allah ampunkan mereka. Yang kedua, Nabi kata kat Abu Bakar lagi, wa inna mithlaka ya Aba Bakrin kamathali Isa alaihi salam. Kamu wahai Abu Bakar, kamu juga hati kamu, tindakan kamu, cara kamu berfikir adalah seperti mana Nabi Isa alaihi salam. Baik, kita perasan tak? Nabi apabila dia bagi kiasan kepada para sahabat, dia ambil Nabi terus. Maksud dia, Abu Bakar,
hang ni macam Nabi Ibrahim. Abu Bakar, engkau macam Nabi Isa pada kelembutan hati engkau. Maksud dia nak puji ni, kalau nak up ni, dia up betul-betul. Kan? Tapi selayaknya memberikan orang kata justifikasi yang begitu. Dia kata Nabi Isa AS sama dengan Umar. Apa kata Nabi SAW? Nabi petik ayat Quran, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Nabi Isa dia kata apa? Ya Tuhan, wahai Allah, in tu'adzibuhum, kalaulah kamu wahai Allah mengazabkan mereka, fa innahum ibaduk, takkan sampai hati nak azab. Mereka ini ialah hamba-Mu juga ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, sekiranya wahai Tuhan engkau mengampunkan mereka, sesungguhnya engkau maha kuat lagi bijaksana. Nak kata macam mana ujian yang dikenakan kepada Nabi Ibrahim, ujian yang dikenakan kepada Nabi Isa, apa yang pengikut dia tak buat? Semua buat kat dia. Siap nak bunuh lagi. Apa yang nabi-nabi ni cakap? Ya Allah, ampunkan mereka. Sebab mereka umat yang tidak bersalah. Mereka ialah hamba-Mu ya Allah. Sampai macam tu sekali. Kalau kita, Allah lega kalau kan, lega kalau Allah turun dekat dia orang saja, kan? Baik. Yang tu Nabi SAW memberikan, kita katakan recognize, maksud dia acknowledge apa yang telah diberikan pandangan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi memberikan pujian yang sebegitu rupa, dan pujian ini pujian yang bukan biasa-biasa. Nabi sandarkan dengan Al-Quran, dan ia adalah sangat bertepatan. Baik, sebab siapa yang ambil hukum ni? Nabi sendiri. Yang kedua, pandangan Umar. Maka Nabi memberi justifikasi kepada pandangan Umar. Nabi kata apa? Wa inna mithlaka ya Umar kamathali Nuh. Kamu, pandangan kamu Umar, kamu seperti mana Nabi Nuh alaihi salam. Macam mana? Kata Allah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhan, wahai Tuhanku, la tazar 'alal ard, jangan kamu tinggalkan seorang pun di kalangan orang kafir di atas muka bumi ni. Musnahkan semuanya. Siapa kata ni? Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab mereka ini tagut, mereka sangat jahat. Apa yang dia orang tak buat atas dunia ni, semua dia orang buat. Maka selayaknya mereka mendapat azab Allah Subhanahu Taala. Turunkan azab kepada mereka ya Allah. Siapa kata? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi kata wa inna mithlaka ya Umar kamathali Musa. Kamu juga Umar seperti mana Nabi Musa alaihi salam. Sebab Nabi Musa minta apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, washdud ala qulubihim, kunci matilah hati mereka ya Allah, fala yu'minu, mereka tetap tidak beriman kepada kamu ya Allah, hatta yarawul azabal alim, sehingga kan kamu ya Allah turunkan azab kepada mereka, perlihatkan azab kepada mereka, supaya mereka tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala maha berbuat sesuatu yang Allah nak pun. Maka apa yang dia nak sebut kat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu recognize dan memberikan justifikasi yang terbaik kepada pandangan Abu Bakar, seperti mana Nabi Ibrahim dan seperti mana Nabi Isa. Nabi juga memberikan pengiktirafan kepada apa yang telah diutarakan oleh Umar bin Khattab, seperti pandangan keras Musa dan pandangan keras Nabi Nuh alaihi salam. Ini pandangan para nabi, dan Nabi maksum. Nabi tidak membuat salah, dan Nabi tidak mungkin akan buat dosa, apatah lagi kesalahan. Baik, ni nak katakan bahawa Nabi nampak macam balance. Pandangan Umar pun betul, pandangan Abu Bakar pun betul. Pandangan yang ketiga, Abdullah bin Rawahah, Nabi tak komen. Maksud dia rejected, kan? Tidak diberikan komen. Maksud dia habis. So dua pandangan ni yang menjadi perhitungan. Kemudian Nabi cakap apa? Summa qala. Dalam riwayat Ibn Mas'ud, Nabi kata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, antumul yawma 'alatun. Kamu semua orang Islam, wahai sahabat-sahabat sekalian, kita hari ni, kita ni alah. Alah ni maksud dia fakir. Maksud dia kita ni miskin. Nampak tak apa yang Nabi nak sampaikan? Nabi bagi hint, kita ni miskin.
Lepas tu Nabi kata, fala yanfalitanna ahadun minhum illa bifida. Kita ni tak mampu hidup melainkan kita kena bergantung kepada orang lain. Maksud dia miskin sungguh. Di kalangan orang yang ikut Nabi, ada pun yang kaya terpaksa meninggalkan kekayaan, sanggup miskin bersama dengan Nabi. Dan pada waktu ni Nabi kata, kita ni tak mampu hidup kecuali dengan apa? Illa bifida, kecuali dengan kita ambil fidyah. Seperti mana kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi kata illa bifida, sama ada kita kita ambil tawanan perang tu menjadi tebusan, ataupun kita kena membuat keputusan kita bunuh mereka. Sebab bunuh ni apa signifikannya? Kalau kita bunuh mereka ni ialah sanadid. Maksudnya mereka ini golongan nukleus kepada kejahatan, ketua, kepala kejahat. Kalau kita bunuh mereka, bermaksud orang kafir Mekah tak berani nak ganggu kita. Satu. Yang kedua, dia orang tidak ada kekuatan selepasnya untuk lawan kita lagi, sebab orang utama mati. Sebab itu peristiwa ni, apabila berlaku peristiwa ni, ada asra, ada usara Badrin, ada tawanan perang, maka rentetan berlaku peperangan adalah kerap. Balas dendam perang Uhud. Sebab apa balas dendam? Ada lagi golongan ni. Itu di antara rentetan yang berlaku. Tapi kita ingat bahawa ini bukanlah kesalahan Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tawanan selepas penghapusan musuh di medan perang. Baik, kita tengok balik satu ayat 67. Nabi SAW kata, makana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah patut bagi mana-mana nabi mempunyai tawanan perang sehinggalah apa? Sehinggalah hatta yuskhina fil ard, sehinggalah dia yuskhin ni membunuh dengan sebanyak-banyaknya. Pergi lawan betul, tak ada kesian kat orang. Macam tu, tak ada memberikan kasihan. Sebab apa yang kita bincangkan tadi, kalau kita kesian, kita kena. So, turidu na'arada dunya. Kata Allah, sebenarnya kamu nak akan dunia, kamu tak nak hari akhirat. Wallahu yuridul akhirah, tapi Allah nakkan hari akhirat. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu Wa Taala lagi maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Baik, di sini ada, dia menganalisa tiga pandangan. Kita tengok nah. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata cuba kita analisa satu persatu. Yang pertama, dia kata telah mengisyaratkan Abu Bakar As-Siddiq untuk kita mengambil tawanan perang. Apabila kita ambil tawanan perang, kemudian kita kembalikan mereka ke Mekah, maksudnya kita dapat untung harta. Tapi Abu Bakar ni, apa yang dia kata? Bi anna asrahum aqarib muhajirin. Yang pertama, sebab apa kita ambil tawanan perang? Sebab mereka ialah keluarga terapat kita. Yang kedua, dia sebut benda yang sama, banul huwa banul ammi wal ashirah wal ahl, ahli keluarga. Yang ketiga, dia kata bahawa Nabi dia kata apa dia? La'allallahu an yatuba alaihim. Semoga Allah Taala dengan kelembutan yang kita bagi kat dia orang akan terbuka hati mereka untuk menerima Islam. Yang ni pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wa yastafid minal fida, dan kita boleh apa? Kita boleh ambil istifadah, kita boleh ambil profit daripada apa? Daripada duit yang kita terima daripada tawanan perang ni, fidyah ni, tebusan. Kita dapat duit untuk apa? Kita bersedia untuk lawan orang kafir lepas ni. Sebab mau tak mau dakwah nak kena ada duit, nak kena ada material, nak kena ada harta. Tak ada harta tak boleh bergerak. Sebab apa lagi? Sebab mereka adalah alatun yang kita sebut tadi. Sebab orang Islam pada waktu tu sangat miskin. So tidak ada apa-apa, bihajah ilal mal, memerlukan kepada harta. Baik.
Yang tu pandangan Abu Bakar. Manakala pandangan Umar, kalau kita tengok kat sini, apabila beliau memberikan pandangan, disuruh untuk memancung mereka. Sebab apa? Yang pertama yang kita sebut sekali lagi, bahawa mereka adalah ketua kepada ketua segala kejahatan. Semua ada dalam tawanan perang tu. Maka apabila kita dapat mereka, sebab apa? Sebab orang kafir Quraisy ni, mereka datang kepada kita memang untuk bunuh kita. Niat mereka untuk bunuh kita. Bayangkan adik-beradik sendiri datang untuk bunuh. Maksud dia, mereka ni memang bertekad habis. Tiba-tiba kita kata, tak apalah, nak bunuh aku bunuh, tapi aku tak nak bunuh hang. Seolah-olah macam tu. Umar kata tak boleh. Sebab wahum syiddah alaihim, mereka ni dengan kita, mereka memang bersungguh-sungguh. Maka apa yang dicadangkan? Yang dicadangkan yang kita sebut tadi. Yang dicadangkan apa kata Ali, engkau pergi, engkau potong kepala Uqail. Aku akan potong kepala adik-beradik aku yang seorang lagi. Kemudian dia kata Hamzah bin Abdul Muttalib, engkau potong kepala sekian-sekian. Yang tu Umar selamba je potong kepala orang. Baik. Dan Umar kata apa lagi? Dengan berbuat demikian, Umar kata dia akan menampakkan yang Islam ni strict. Bila Islam ni strict, first impression akan menyebab apa? Musuh jadi takut pada Islam. Islam tak main-main. Nak perang kami perang betul-betul. Kami tak akan biar. Nak bunuh kami bunuh hampa dulu. Satu. Yang kedua, dia nak melemahkan musuh. Perang psikologi ya. Bila dah kata kita first impression macam tu, musuh jadi takut. Baru 300 orang, 313, 315, 316, 317 orang khilaf. Bila baru 300 orang lawan 1000, wish, hebat gila. Yang tu baru 300, kan menakutkan. Tak biar, dahlah menang 300, dia orang tak biar langsung, dapat bunuh terus hatta yuskhina fil ard. Satu. Kemudian dia nak sebut kata apa lagi? Dia nak sebut kata Islam tidak dapat nak dilemah-lemahkan oleh musuh, dan Islam tidak ada kompromi. Islam tidak berlembut. Apabila sampai tahap tak berlembut, tidak akan berlembut sesekali. Yang tu Umar telah memberikan analisa dia. Dan dia kata kat sini pandangan Abdullah bin Rawahah sini memang tidak dibincangkan. Maksud dia reject away. No, Abdullah bin Rawahah ganas sangat. Kemudian apabila Nabi SAW dah dapat 3 pandangan tersebut, maka Nabi SAW tadi kita katakan Nabi bagi pandangan yang ni sama dengan Nabi ni, yang ni sama dengan Nabi ni, maka ia adalah sekata dan serata. Maksud dia Nabi tidak memberikan apa-apa lagi kecenderungan untuk memilih. Tapi last sekali Nabi kata apa? Dekat sini Syekh Salah kata wa ma la Rasulullah, dan akhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tendensi dia terdorong untuk mengambil pandangan siapa? Pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti mana yang kita tahu mengaji pada sekolah rendah dulu, memang ambil pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka pandangan Abu Bakar As-Siddiq dia ambil yang pertama. Sebab apa? Sebab majoriti sahabat yang lain menyokong Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun pandangan Umar ramai juga menyokong, tetapi tidak seramai Abu Bakar. Kemudian yang kedua, Nabi meraihkan, sebab di kalangan orang musyrik ada keluarga mereka. Nabi meraihkan, ada sifat kasih sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebab nak kukuhkan ekonomi orang Islam pada waktu tersebut. Sebab pada waktu tersebut tidak keluar lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terkenal yang Nabi sebut apa? Man ahya ardan maitatan fahiyalah. Siapa yang menghidupkan tanah, bercucuk tanam, maka ia jadi hak milik dia. Waktu tu ekonomi orang Islam tak kuat lagi, dan orang Islam kita tahu di Madinah ekonomi 100% dikuasai oleh orang Yahudi. So tidak secure, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tim Nabi tidak ada sumber ekonomi yang kuat. Sebab orang yang bekerja di Madinah pada waktu tersebut, orang Islam cuma menjadi
orang kata pekerja bawahan, bukan tokek-tokek. Tokek-tokek ialah orang Yahudi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. So apabila Nabi SAW mengambil pandangan Umar bin mengambil pandangan Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka pun jalankanlah pandangan Abu Bakar tersebut. Maka siapa yang boleh bayar fidyah, maka bayar fidyah. Siapa yang tak boleh bayar fidyah, maka mereka diletakkan syarat untuk mengajar dan sebagainya, dan diorang balik ke Mekah. Baik, pada hari berikutnya, esoknya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat menegur Nabi SAW. Pukul apa dah sekarang? Pukul 6. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW. Ayat mana? Ayat ni. Maka nadi nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Allah kata kat Nabi, tidak pernah ada mana-mana nabi mempunyai tawanan perang sebelum ia dapat membunuh dengan sebanyak-banyaknya di atas muka bumi. Maksud dia, Allah Ta'ala suruh perang betul-betul. Satu, turiduna ardad dunya. Turidun, yang tu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Turidun tu tunjuk jamak ke mufrad? Jamak apa dia? Fi'il apa? Fi'lun mudhari', kan? Fi'lun mudhari' jamak ni turidun. Nak sebut kata ayat ni ditujukan kepada ramai. Tujukan kepada siapa? Tujukan kepada ramai. Maksud dia sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok betul-betul lah. Allah kata ayat yang atas ni tuju kepada Nabi. Tidak ada di kalangan mana-mana Nabi yang buat macam hang buat ni ya Rasulullah, kecuali yang ni first case yang Rasulullah buat. Yang Allah minta ialah dapat bunuh terus. Sebab ada hadis yang lain, anda pun tak check berkenaan dengan riwayat tersebut. Mungkin orang yang dalam bidang hadis boleh check. Sebab Nabi ada satu riwayat yang sebut, Nabi kata apa? Man adhal Abbas faqad azani. Siapa yang bagi cedera Abbas, pak saudara dia yang kena tawan tu, bermaksud dia telah mencederakan aku. Maksud Nabi bagi amaran jangan sentuh mereka, sebab Nabi sayang. Baik, dalam ni kita tahu tadi Nabi kata apa? Nabi kata kita ni adalah alatun, kita adalah miskin. Maka apabila datang pendapat Abu Bakar kata kita nak ambil fidyah, ambil harta, ambil duit, bermaksud di situ kita dapat haba dunia. Dengan kata lain, duit ni kita boleh nampak. Maksud sini Allah Ta'ala kata apa? Wahai Nabi dan para sahabat, kamu semua nakkan akan keduniaan. Dunia ni maksud dia apa dia? Arad. Dalam bahasa Arab kita selalu pakai ma'rad. Ma'rad exhibition. Apa nama? Kalau kita exhibition apa dia? Pameran. Kalau kita nak pamer kat orang, berapa lama kita nak pamer? Daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Sekejap je. Maksud na'rad kat sini harta. Harta yang mana? Harta yang mana yang kita dapat guna sekejap je. Dan harta tersebut akan luput. Maksud dia tidak lama. Harta dunia ni arad. Harta dunia tidak akan kekal lama. Sebab itu Allah sebut turiduna aradat dunya. Dahlah kamu nak akan sesuatu haba. Haba ke? Haba tu panah. Habuan, kan? Habuan bagi kamu atas dunia ni. Baik, Nabi kata habuan atas dunia ni tidak kekal lama. Allah kata habuan atas dunia ni tidak kekal lama. Yang Allah nak apa dah? Wallahu yuridul akhirah. Tapi Allah nakkan akhirat. Baik. Dekat sini kata Allah salli ala sayyidina Muhammad, kata Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, apa yang dia cakap? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut turidun bukan tuju pada Nabi. Maksud dia Nabi tak buat salah, tapi Allah tuju kepada para sahabat. Sebab
Tiba-tiba apabila datangnya pandangan supaya mengambil harta rampasan perang, sahabat-sahabat ni dah lari niat dia. Sebab apa? Kita boleh dapat harta ni. Baik. Hanya Allah saja yang tahu hati-hati orang Islam. Nabi SAW tak tahu. Sahabat-sahabat lain tak tahu. Walaupun pandangan tersebut adalah pandangan pada Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang zuhud, seorang yang tidak mementingkan dunia. Sebab yang bagi pandangan ni siapa? Yang bagi pandangan ni Abu Bakar. Abu Bakar kita tahu kehidupan dia macam mana, kita tahu niat di hati dia macam mana, ikhlas. Rupanya ada di kalangan para sahabat yang lain, apabila dah tahu keputusan Nabi SAW ambil akan fidyah tersebut, maka di kalangan mereka ada hati-hati yang terpesong sikit. Maka Allah dapat detect. Nabi dapat detect tak? Nabi tak dapat detect. Perkara gaib, benda dalam hati. Maka Allah datangkan Allah kata turiduna 'arda dunya. Kamu semua nakkan dunia, tapi Allah nakkan hari akhirat. Sedangkan Abu Bakar dia memang nakkan akhirat, nakkan keridaan Allah. Dia pun bagi tahu sekian. Dia tak ada langsung dalam hati dia nak dunia. Tapi Allah Taala nampak mereka yang lain. Wallahu azizun hakim. Allah Maha berkuasa, Allah Maha bijaksana. Kemudian dalam ayat 68 Allah kata apa? Laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Allah kata kalau tidaklah kerana adanya ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah terdahulu, tentulah kamu akan ditimpa azab. Lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Kamu akan terima azab yang besar disebabkan oleh kamu ambil harta tawanan perang tu daripada tebusan tu yang kamu ambil daripada orang tawanan tersebut. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya laula kitabun minallah, kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala dah tetapkan di Lauh Mahfuz bahawa Allah Ta'ala dah tetapkan kamu semua, maksud dia Allah Ta'ala tetapkan ianya dibolehkan. Maksud dia macam mana? Kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala dah tetapkan benda tu diharuskan, maka kamu ni kalau tidak kerana Muhammad, kamu akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia apa dia? Tindakan mereka ataupun niat hati mereka yang nakkan akan dunia sangat Allah murka. Dan Allah kata apa? Allah kata Allah akan turunkan azab. Tapi oleh kerana Allah dah tetapkan dah bahawa boleh perkara tersebut, sebab nanti kita akan bincang kerana apa Allah Taala marah ambil tawanan perang. Kita pun heran, kan baik ambil tawanan perang tu, kan Islam ni bersifat rahmah, kan Islam ni bersifat dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba kita nak bersifat kasih sayang, Allah marah pula. Pelik ni. Baik. Kemudian Allah kata apa? Ayat seterusnya Allah kata fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Allah kata makanlah daripada apa yang telah kamu dapat. Apa yang dapat? Ghanimtum kat sini satu ghanimah. Tapi ghanimah dibicarakan dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama. Yang ni refer kepada ghanimtum ni ialah harta tebusan tu. Harta tebusan tu Allah kata kamu boleh makan, tak ada masalah. Tapi Allah tak suka perbuatan tadi, akan niat dekat hati tu. Ghanimtum halalan tayyibah. Apa yang kamu dapat daripada tawanan perang tersebut, fidyah tersebut 1000 auqiyah, uncang daripada 1000 dirham tu boleh makan. Halalan tayyibah, suci lagi, bersih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Baik. Sebelum kita pergi nak bincangkan, nak beritahu Nabi tak buat kesalahan, kita tengok hukum tawanan perang dalam Islam. Saya bagi go through cepat sikitlah, no. Ibn Kathir dalam tafsir dia, tafsir Quranil Azim, dia buat kesimpulan bahawa apabila berlaku tawanan perang, boleh tak kita buat seperti mana apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, pandangan Abu Bakar, kita tak bunuh, kita ambil fidyah.
ataupun kita ambil pandangan Umar. Kata Ibn Kathir, dia buat kesimpulan bahawa ketua dan bersama dengan ketua, maksudnya pimpinan-pimpinan, mereka lah yang akan bermesyuarat dan mereka lah yang sepatutnya membuat keputusan. Tapi keputusan adalah bersandarkan kepada maslahah orang muslimin. 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, kena tengok maslahah sama ada jangka masa panjang, jangka masa pendek. Maka daripada peperangan tersebut, apabila adanya tawanan perang ni, maksud dia kita boleh decide sama ada yang pertama, sama ada nak bunuh terus tawanan perang, ganah ataupun ditawarkan tebusan. Contoh dia membunuh pada perang Bani Quraidah, Nabi suruh bunuh terus. Dan ditawarkan bagi tebusan perang Badar adalah peristiwa Badar ni, Nabi bagi ambil tebusan. Boleh? Baik. So, kalau kita tengok kes secara detail, Allah Ta'ala tidak mengharamkan mengambil tebusan. Tapi melihat pada konteks yang lebih detail, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat detect para sahabat yang telah lari akan niat mereka. Satu. Kemudian dia kata apa? Yang pertama, maksud dia sebelum kita nak ada tawanan perang ni, syarat yang pertama yang Islam kena buat adalah apabila berlakunya perang dengan bersungguh-sungguh, bunuh dengan bersungguh-sungguh. Bunuh dengan bersungguh-sungguh. Yang ni bukan lawak-lawak. Sebab seperti mana kita katakan tadi, perang adalah perang. Perang tidak dapat diagak. Kalau kita baik, kita akan kena. Sebab waktu perang kan Nabi telah tetapkan syarat. Allah telah tetapkan syarat. Siapakah orang yang terlibat dengan perang? Bukan wanita, bukan kanak-kanak, bukan paderi, bukan tidak menebas pokok-pokok, tidak mencederakan sekian-sekian, tidak meruntuhkan bangunan sekian-sekian, tidak meruntuhkan church sekian-sekian. Semua itu syarat telah ketat. Maksud dia orang yang selain pada itu apabila berada di medan perang, maka kita layak untuk membunuh mereka. Lawan perang, lawan betul-betul. Satu. Kemudian, adakah Nabi buat silap pada keputusan Nabi apabila Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW? Dekat sini ada 8 pandangan yang telah diberikan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang menyatakan bahawa Nabi tak buat silap. Sebab apa Nabi tak buat silap? Yang pertama, tidak ada hukum khas dan panduan kepada Nabi SAW untuk kes tawanan perang. Kalau ada hukum, Nabi tidak akan buat meeting. Nabi terus buat keputusan. Apa yang kita nak buat dengan dia orang? So, untuk yang pertama, hukum khas tidak ada. Panduan kepada Nabi SAW tidak ada. Maka untuk kes tawanan perang ni adalah kes yang pertama. Tidak ada presiden kes. Kes yang terdahulu tidak ada. Maka ini adalah kes yang pertama. Okey, baik. Yang kedua, Nabi SAW dia dah ikut SOP yang Allah telah tetapkan. Allah tetapkan ikut SOP apa? Wasyawirhum fil amr. Kamu apa-apa, kamu kena buat keputusan. Sebelum buat keputusan kena bermesyuarat. Maka Nabi telah buat mesyuarat. Maka Nabi terlepas. Bukan terlepas salah. Tak, Nabi memang tidak salah. Memang Nabi ikut. Yang ketiga, pandangan Abu Bakar dengan pandangan Umar adalah selari dengan Al-Quran. Nabi telah berikan dalil kedua-duanya sekali. Abu Bakar pun betul, Umar pun betul. Kemudian pandangan silap ni. Pandangan Abu Bakar, bukan pandangan Umar, silap. Pandangan Abu Bakar adalah disokong oleh majoriti sahabah. So, bila dah berlaku mesyuarat, telah diputuskan dan Nabi memutuskan, bahkan ia adalah selari dengan majoriti sahabat. Semuanya setuju, bukan semuanya, majoriti setuju bahawa kita ampunkan mereka. Yang kelima, sebab apa Nabi tidak salah? Sebab kecenderungan Nabi SAW pada pandangan Abu Bakar As-Siddiq adalah selari dengan naluri rahmah insaniah seorang Nabi SAW. Seorang manusia sukakan kepada kasih sayang. Nabi diutuskan
dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kecenderungan Nabi itu adalah bertepatan dengan naluri Nabi dan Islam sendiri. Baik. Seterusnya ayat 69 nyatakan bahawa tadi ayat 69 kat mana dia? Ni kan. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyibah. Maksud dia tak ada isu pun ambil harta tebusan ni. Sebab apa? Allah dah bagi tahu. Makanlah, Allah suruh lagi. Makanlah halalan tayyibah. Dia adalah halal lagi baik. Kemudian Nabi SAW tidak ditegur secara langsung. Kalau dalam Quran, kalau dalam istilah ulum Quran ataupun istilah Qurani, dia akan kata khitab ini tidak direct kepada Nabi. Khitab ini ghairu mubasyarah. Apa ghairu mubasyarah ni? Kalau kita tengok balik, Nabi kata apa? Allah kata apa? Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra. Tidak ada mana-mana nabi. Maksudnya apa dia? Yang ni dalam bentuk khabariyah, dalam bentuk mengkhabarkan. Nabi kata dulu tidak ada nabi-nabi yang buat macam ni. Kan? Dia cerita pasal orang lain, tapi dia nak tuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, ahlan wa sahlan Ustaz Syarif. Baik. Banyak tahun tak bertemu dah. 5-6 tahun dah. Baik. Seterusnya, pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ni keliru sikit. Pandangan Abu Bakar As-Siddiq adalah sahih, adalah sawab, adalah betul dan sahih. Tetapi pandangan Umar bin Khattab, dia kata adalah al-asah, adalah lebih tepat. Contoh dia macam ni. Sebab ini kita ambil by case. Kita tak boleh generalize peristiwa ni kepada semua peristiwa. Contoh dia, kita ada sakit. Tiba-tiba orang bagi dekat Ana sekarang cakap sejam. Dahaga. Bila dahaga, orang letakkan 4 air kat depan. Fresh orange ada, apple ada, air susu ada, dengan air kosong. Maka apakah yang terbaik bagi Ana pada waktu tu? Pada waktu ini, air kosong yang terbaik. Bermaksud pada dia, kalau Ana ambil air lain, salah tak? Okey, tak ada masalah. Tapi yang terbaik air kosong. Maka kita nisbahkan pandangan Abu Bakar As-Siddiq adalah pandangan yang sahih dan sawab, tetapi pandangan Umar adalah pandangan yang lebih tepat. Itu yang telah diberitahu oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka untuk saya baca kat sini Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Dia memberi kesimpulan kepada kisah itab Rasulullah dalam peristiwa tawanan perang ni. Dia katakan ada pun menangisnya Nabi, sebab kita baca tentang apa? Nabi menangis. Okey. Nabi apabila ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menangis. Sebab apa Nabi menangis? Sebab satu, Nabi SAW sebut satu hadis Nabi kata ayat ni kerah. Sebab ayat ni sebut tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Azab Allah sebut apa? Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala seolah-olah nak turunkan azab di belakang pokok ni. Nabi nak bagi tahu belakang aku ni ada pokok. Allah Ta'ala betapa teguran Allah ni keras, seolah-olah azab tu ada kat belakang pokok ni. Dan Nabi SAW dapat merasakan benda tersebut. Dan Nabi terus menangis. Apabila Nabi SAW menangis, bersama dengan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq apabila tanya Nabi SAW, sebab apa ya Rasulullah kamu menangis? Rasulullah pun kata, aku menangis sebab Allah Ta'ala memberi teguran kepada aku dengan sedemikian rupa. Ada ayat azab.
ada setengah ulama menyatakan ayat ni walaupun datang dalam khabariyah, maka lani nabiyyin, cerita tentang nabi-nabi terdahulu, indirect kepada nabi, tapi ayat yang bawah menyebabkan nabi sentak. Ush, azab ni. Kalaulah tidak ada kes terdahulu, maksudnya aku akan turunkan azab. Maksud dia ia sangat serius, dan nabi yang agree dengan apa yang dibawa oleh Abu Bakar, yang menyebabkan nabi menangis. Abu Bakar tanya, kenapa menangis? Nabi cerita, lagilah rasa bersalah. Abu Bakar rasa bersalah, Abu Bakar menangis. Apabila Abu Bakar menangis, tiba-tiba datang, lepas pada tu datang Umar. Cerita ni macam cantik je, macam filem je kan. Datang Umar. Apabila datang Umar tanya, kenapa ya Rasulullah? Dalam hadis ni macam mana dia sebut nah? Minta maaf nah, anda tak apa hadis ni. Hadis ni sebut, tak jumpa dah. Okey, hadis ni sebut apa? Hadis ni sebut kata, fa akhbara annahuma yabkiyan. Dua orang menangis sebab apa? Li'anna Allah 'arada iqa'ul 'adab. Sebab Allah nak turunkan azab kepada orang mukmin, orang muslim, dengan pandangan untuk mengambil tawanan perang tersebut. Wa ta'athara Umar bidzalika wa baka ma'aha. Dan Umar menangis bersama-sama. Kalau kita jadi Umar, kata apa? Ya Rasulullah, aku dah bagi tahu dah. Kan? Aku dah bagi tahu dah, ambil pandangan aku. Kan? Baik, sebab itu cerita Umar menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam satu lagi kisah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyulati Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah Taala tegur Nabi tu, siapa yang tegur Nabi? Umar. Umar datang, dada bertemu dada. Maksud dia Umar ni ganas. Umar dalam hadis riwayat Ahmad, Umar datang, maksudnya Umar halang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata apa? Ya Rasulullah, adakah kamu ingat pada tarikh sekian apa yang Abdullah bin Ubay buat dekat kamu? Apa yang Abdullah bin Ubay buat ni satu-satu. Dia sebut satu-satu. Umar sebut satu-satu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat? Nabi senyum. Nabi kata, bagi aku jalan. Yang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cerita tentang Umar, manaqib Umar. Dan kelebihan Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut apa? Lau kana nabiyyun ba'li lakana Umar. Kalaulah ada nabi, ciri-ciri nabi selepas aku, ciri-ciri tersebut ada pada Umar. Nak sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat akan Umar radhiyallahu anhu. Baik, sekarang pukul berapa? 6.15. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, saya akhiri kata-kata Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim kata, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis bukan kerana apa? Sebab Nabi ni ada sifat lembut dan kasih sayang dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila turunnya ayat yang menyebut tentang azab, maka Nabi berasa akan azab tersebut. Dan Nabi kata walaupun ayat tersebut bukan dalam ni, Ibn Qayyim kata walaupun ayat tersebut bukan didatangkan direct kepada Nabi, sebab ayat itu sebut apa? Turiduna, mereka ini menuju kepada para sahabat yang ada sesuatu di dalam hati mereka. Dia kata walam yurid zalika Rasulullah wala Abu Bakrin. Abu Bakar dengan Rasulullah hati mereka bersih. Hati mereka tidak terlibat dengan fikir akan hal-hal dunia ni. Tapi Allah Taala tetap turunkan teguran. Wa in aradahu ba'da sahabah. Tetapi di kalangan sahabat yang nak akan harta rampasan perang. Bukan harta rampasan perang, maksud dia harta fidyah perang tu. Maka telah timbullah fitnah, dan fitnah itu telah menjadi umum. Maka Allah telah turunkan ayat ini. Ini di antara hikmah apa yang dilihat oleh Ibn Qayyim, dan dia kata itu adalah khas diturunkan kepada para sahabat, tapi Nabi terkena tempiasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ana rasa cukup sekadar ni. Mungkin kalau ada apa-apa soalan yang anda boleh jawab, anda jawablah. Kalau anda tak boleh jawab, anda serahkan kepada orang yang alim lah. Dekat sini ada tuan guru kita, ada Ustaz Sharif, kan?
Ustaz Syarif ni insya-Allah nanti kita berkenalan lah dengan dia noh. Ada beberapa soalan kah? Kalau tak kita off dulu, kemudian kita buka soalan.